Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid di rumah masih menonton kami di Sukses SPM 2022. Jom kita teruskan perbincangan kita hari ini. Mata pelajaran Kimia topik tingkatan 5. Jom cikgu kita teruskan. Silakan cikgu. Okey, sekarang kita pergi ke subtopik yang seterusnya iaitu ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Baik. Okey, murid-murid. Cikgu ada pesankan untuk bawa satu ubatan di rumah yang awak rasa adalah ubatan tradisional. Apa kata awak tunjukkan kepada semua kat sini? Boleh angkatkan apakah barangan yang murid-murid dah dapat? Apa tu? Okey, ada yang saya kenal, ada yang saya macam tak pasti yang di dalam bekas tu cikgu. Mungkin kita boleh minta murid-murid terangkan. Ya, betul tu. Silakan. Okay, Siapa nak boleh cuba? saya cuba dulu? Baik Nurin, silakan. Okey, hari ini ubat-ubatan yang saya bawa ialah halia. Okey, semua tahu tak halia ni sebenarnya dapat menyingkirkan angin dalam badan. Selain itu juga, halia boleh digunakan untuk mencegah selsema dan juga digunakan untuk memanaskan badan. Baik. Seterusnya. Itulah awak Jawa. Jus buah ada dapat melegakan batuk. Oh, asam Jawa. Asam Jawa. Ingatkan apalah tadi cikgu. Seterusnya. Saya pula bawa bawang putih. Fungsi bawang putih pula ialah untuk buang angin dan antiseptik. Baik, terima kasih Dian. Seterusnya. Okey, saya bawa kunin hidup. Yang ni akan membantu meningkatkan ingatan dan mengandungi antiseptik semula jadi untuk membantu pencegahan penyebaran bakteria. So kalau kita perasan kat sini, Yoshini tadi dia bawa kunyit. Okay, ini adalah salah satu contoh ubatan tradisional yang kita boleh gunakan di rumah juga. Dan Dian pula dia telah membawa bawang putih. Bawang putih ni pun boleh membuang angin sebenarnya dalam badan kita. Baik. So kalau kita perhatikan kat sini, ada juga lidah buaya, Ya. aloe vera. Dia guna untuk merawat penyakit kulit dan melegakan luka. Kadang-kadang kita ada luka, kita boleh letaklah sedikit gel daripada aloe vera ni. Dan ginseng. Ginseng ni mahal tau Nisa. Ya. Okay. So ginseng ni dia digunakan untuk membina pertahanan badan terhadap jangkitan. Baik. Dan dia merendahkan tekanan darah dan juga paras kolesterol dalam darah kita. Baik. Cikgu, saya perasan bahan-bahan yang dibawa murid-murid ini sebenarnya bahan yang mudah kita dapati di dapur rumah kita. Ya, betul tu Nisa. Baik, kita teruskan cikgu. Okey, di samping perubatan tradisional, kita ada juga ubatan moden. Dan perubatan moden ni dia terbahagi kepada 5 kategori pula. Analgesik, antimikrob, ubat psikotik, anti-alergi dan kortikosteroid. Okey, 5 jenis ni. Dan setiap jenis ubat ni dia ada fungsi-fungsinya yang tertentu. Baik. Okey, contohnya analgesik ni. Fungsinya aspirin dan paracetamol ni biasanya kita makan apabila kita rasa sakit dekat badan. Okey, manakala Codeine ni iaitu sejenis dadah sebenarnya, tapi dia selalunya kalau kita ambil pun dia diberi dalam dosis yang sangat-sangat sedikit sebab dia membantu untuk melegakan sakit, Baik. rawatan batuk dan juga cirit-pirit. Untuk antimikrob pula, kita ada antibiotik yang pelbagai jenis seperti penisilin ataupun streptomycin. Dan antibiotik ni dia berfungsi untuk membunuh atau merencatkan pertumbuhan bakteria. Dan antiseptik pula digunakan di bahagian luar badan dan disinfektan untuk memusnahkan patogen yang terdapat pada objek bukan hidup seperti lantai dan sistem peparitan. Okey. Untuk ubat psikotik pula, ini biasanya digunakan untuk merawat psikosis, iaitu gejala penyakit mental. Okey, yang menyebabkan seseorang pesakit tu mungkin melihat, mendengar ataupun mempercayai perkara yang tidak nyata. Baik. Okey, untuk anti-alergi pula, lazimnya antihistamin lah. Dia digunakan untuk melegakan hidung berair dan kegatalan. Untuk kortikosteroid pula, yang ini digunakan untuk melegakan kawasan yang radang. Dan dia juga digunakan untuk mengurangkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal dan juga tindak balas alergi, asma serta artritis. Baik. Okey. Mari kita tengok bahan kosmetik pula. Bahan kosmetik ni kita
kan perempuan suka guna Ya, kan. betul. Okey. Nah, lazimnya kita ada air, kandungannya adalah air. Okey, di mana dia merupakan bahan pelarut dalam penghasilan kosmetik, pengemulsi, okey, pemekat dan juga pemekat ni tadi untuk memekatkan produk kosmetik. Baik. Saya tengok macam ada je yang nak. Ada nak kongsikan ya Syafiqah? Ya, saya tahu lagi satu bahan yang ada dalam kosmetik. Apa dia? Iaitu sebab itulah kosmetik kita wangi. Ya, pewangi. Baik. Cikgu, saya nak cuba lagi satu. Boleh Ya. Nurin? Okey, lagi satu ialah pelembap. Sebab tu bila kita sentuh pelembap tu rasa kelembapan. Baik. Dan pelembap ni sebenarnya untuk mengekalkan kelembapan bahan kosmetik tersebut. Okey, kita juga ada pengawet kat dalam untuk mengelakkan kerosakan kosmetik. Baik. Okey, sekarang kita cuba pula soalan berstruktur. Okey, rajah ni menunjukkan beberapa jenis bahan kosmetik. Nyatakan maksud kosmetik. Ada nak cuba? Silakan Dian. Saya nak tahu boleh. Kosmetik ialah bahan atau produk yang digunakan secara luaran untuk melindungi atau mencantikkan penampilan seseorang. Okey, Baik. kita tengok. Kita simak. Ya, so kosmetik ni adalah suatu bahan atau produk yang digunakan secara luaran atau untuk membersih, melindungi atau mencantikkan penampilan seseorang. Okey, kita tengok soalan struktur yang kedua. Lidah buaya. Okey, aloe vera dan ginseng boleh digunakan sebagai ubat tradisional. Nyatakan bahagian lidah buaya dan ginseng yang digunakan sebagai ubat tradisional tadi dan terangkan fungsi masing-masing. Syafiqah dah angkat tangan. Silakan. Bahagian daun lidah buaya digunakan sebagai ubat tradisional. Dia punya gel kat dalam tu boleh merawat kesan, melecur dan masalah kulit. Lidah buaya gelnya. Bahagian Silakan. bahagian akar ginseng digunakan sebagai ubat tradisional, manakala akar ginseng digunakan bagi meningkatkan keupayaan fizikal dan mental untuk bekerja. Okey, kita tengok. Kita simak. So, untuk soalan jenis berstruktur ni, disebabkan dia ada 4 poin, maka biasanya kalau dia ada 4 markah, 4 poin lah yang kita kena tulis. So, dalam bagi jenis soalan ni, bahagian daun lidah buaya digunakan sebagai ubat tradisional. So, kita kena nyatakan dengan spesifik bahagian mana lidah buaya tu. Baik. Kalau tidak, ada orang ingat mungkin dekat ekor dia ke, dekat akarnya ke. So, kita kena spesifikkan bahagian daun tersebut. Dan bahagian daun tu, apa yang terkandung pada bahagian daun tu? Gel. Ya. Gel. So, gel ini tadi digunakan untuk merawat apa? Kesan melecur dan masalah kulit. Tak semestinya ada masalah kulit. Kalau murid tadi boleh menjawab merawat kesan melecur pun dah cukup. Baik. Ataupun luka. Lepas tu bahagian akar ginseng. Ginseng ni pun penting. Dia kena nyatakan bahagian akarnya. Okey, yang digunakan sebagai ubat tradisional. Baik. Dan akar ginseng ni, apakah fungsi dia? Untuk meningkatkan keupayaan fizikal dan mental untuk bekerja. So kalau murid tu mungkin dia jawab setakat meningkatkan keupayaan fizikal sahaja pun dia masih boleh mendapat Masih markah. dapat markah. Baik. Ya, janji dia jawab. Betul tak Nisa? Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, dan soalan ni adalah salah satu daripada soalan di bahagian B atau C. Okey. Dan biasanya 4 markah. Nah, kita ada 3 orang pesakit kat sini. Okey, masing-masing ada gejalanya sendiri. Khatijah ni gejalanya ialah suhu badan 38.5 darjah Celsius. tinggi. Itu dia sedang demam tu kan. Sakit otot dan badan. Okey. Midi pula dia berhalusinasi dan dia murung dan gelisah. Nazir pula sakit dada apabila batuk dan hilang selera makan. So kita andaikan sekarang Cikgu lantik salah seorang kat sinilah jadi doktor. Wah. Okey. Kita nak mengenal pasti contoh nama ubat yang sesuai untuk Nazir dan Midi. Dan jangan lupa kena nyatakan kesan sampingan daripada ubat tu kalau tidak ikut preskripsinya.
Siapa nak cuba? Siapa nak jadi doktor? Saya nak cuba tengok. Baik, Dr. Nurin, silakan. Okey, untuk pesakit MIDI, ubat yang sesuai diambil ialah haloperidol, chlorpromazine dan clozapine. Tapi kesan sampingan yang diperoleh ialah mengakibatkan pergerakan muka dan badan tidak normal dan juga boleh mengakibatkan kejang dan menggeletar. Okey, setakat ni kita cuma utamakan MIDI je. Macam mana dengan Nazir? Okey, saya nak jawab. Baik, Dr. Yoshini, silakan. Okey, untuk Nazir ubatnya Kodena dan kesan sampingannya berasa mengantuk. Baik. Okey, mari kita semak Kita jawapan. semak. Okey, jawapan yang diberikan oleh Nurin tadi betul. Cuma bila kita menulis, okey, kalau tulis haloperidol, chlorpromazine dan clozapine, maksudnya kita sedang mempreskripsikan ketiga-tiga ubat. So kita kena pilih salah satu daripada ubat itu sahaja sebagai jawapan. Alright? Dan kesan sampingannya memang betul lah, dia mengakibatkan pergerakan muka dan badan. Okey, jawapan daripada Yoshini pula tentang Nazir ni, Kodena. Okey, ini memang betul sebab dia untuk membantu untuk halusinasi semua tu. So, cuma kesan sampingan daripada ubat ni ialah pesakit tu akan mula berasa mengantuk. Baiklah, diharapkan jawapan murid-murid di rumah juga sama dengan jawapan-jawapan yang dikongsikan oleh murid-murid di Google Meet bersama-sama dengan kami hari ini. Kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita sambung perbincangan kita selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM